Sebagai rakyat, kita ada tanggungjawab terhadap negara, terhadap bahasa. Maka bila kita lalai sebagai warga negara, kita bukanlah seorang warga negara yang baik. Malangnya ya. A few moments later. Masalah terbesar yang dialami bahasa Melayu Malaysia saat ini. Banyaknya campur baur suku, ras dan etnis lain yang bercampur menjadi satu di negeri Melayu Malaysia saat ini. Mereka rata-rata memakai bahasanya sendiri, yang dibawa dari negaranya masing-masing. Seperti etnis Cina, etnis India, etnis Bangladesh, dan banyak lagi yang lainnya. Ketidakpercayaan mereka terhadap bahasa Melayu, membuat kaum pendatang lebih memilih bahasanya sendiri, atau memakai bahasa Inggris. Bahasa Melayu yang diyakini mereka, sebagai bahasa yang sulit untuk dipahami, membuat bahasa Melayu semakin berkurang jumlah penuturnya. Maka dari itu, ramai di kalangan tokoh pakar bahasa Melayu, yang berusaha untuk memartabatkan kembali bahasa Melayu sebagai bahasa ibu. Namun malangnya, orang Melayu lebih suka berbahasa Melayu, yang bercampur dengan bahasa Inggris. Bahasa Melayu sulit untuk dituturkan, sebagai bahasa yang kental dengan kemelayuannya, tanpa bercampur dengan bahasa tambahan. Berbagai cara yang dilakukan oleh kaum Melayu, untuk mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak. Namun semua itu sudah terlambat. Bahasa Melayu sudah terlanjur dikalahkan oleh bahasa-bahasa lain, yang lebih mudah diterima di kalangan Melayu terutama di Malaysia. Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Memartabatkan bahasa kebangsaan bukanlah kita kata jangan bercakap bahasa Inggeris, jangan bercakap bahasa Tamil, jangan bercakap bahasa Cina, tapi lihatlah kepada kesesuaian, lihatlah pada konteksnya, lihatlah pada tempatnya. Itu sangat penting. Bukannya berbahasa, kita tidak boleh berbahasa Inggeris dalam urusan rasmi. Kita tidak boleh berbahasa Inggeris apabila kita dalam konteks bahasa kebangsaan. Itu akan menjejaskan kedudukan bahasa. Sebab kita dalam satu negara, kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, kita ada tanggungjawab terhadap negara, terhadap bahasa. Maka bila kita lalai sebagai warga negara, kita bukanlah seorang warga negara yang baik. Malangnya ya puan ya, kalau kita lihat dalam Akta Bahasa Kebangsaan, Akta Bahasa Kebangsaan itu menyatakan dengan jelas bahawa bahasa kebangsaan mesti digunakan dalam urusan rasmi sebagai bahasa parlimen, sebagai bahasa Dewan Undangan Negeri, sebagai bahasa penggubalan undang-undang. Namun, apabila tidak digunakan, apakah implikasinya? Akta Bahasa tidak memperuntukkan apa-apa penalti. Akta Bahasa tidak memperuntukkan apa-apa hukuman kepada mana-mana orang yang melanggar bahasa. Itu sebabnya antara hasrat kita meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerana kita ingin mengenakan hukuman kepada mereka yang melanggar bahasa. Kita jangan lihat dari kacamata yang lebih sempit. Oh, Ramalingam tidak berbahasa Melayu, akhirnya ranap satu negara. Nampak macam mudah. Seorang itu yang membentuk keluarga. Keluarga itu yang membentuk masyarakat. Masyarakat itu yang membentuk bangsa. Bangsa itu yang membentuk negara. Maka di situ, bukankah saya merupakan penyumbang asas yang menjadi akar kepada masalah tersebut. Itu yang pertama. Kedua, bayangkan kalau saya ini ialah pemimpin di sebuah institusi. Saya inilah ahli politik. Saya ini menerajui mana-mana institusi. Jadi kalau saya tidak ada jati diri bahasa kebangsaan, saya tidak ada semangat, jadi apa akan jadi? Sebab tentunya bahasa kita itu akan kita dapat seolah-olah melepaskan batuk di tangga. Ini masalah kita sebenarnya. Jadi dari segi hukuman, bagi saya kalau orang itu tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik, puan ya. Kalau saya ada kuasa, saya akan kata anda tidak mampu berbahasa Melayu, sebenarnya anda tidak layak menjadi warga negara. Saya beri tempoh percubaan selama 6 bulan. Sila cuba fasih bahasa Melayu. Jika tidak, warga negara anda akan dilucutkan sebenarnya. Mudah. Cuba bagi tempoh peralihan begini, semua orang akan belajar bahasa Melayu, semua orang akan bercakap bahasa Melayu. Kalau orang warga negara asing di Malaysia, Bangladesh lah, orang dari negara India lah, Vietnam lah, orang tersebut di Malaysia sebulan dah boleh bercakap bahasa Melayu, kita dah berapa tahun di Malaysia? Sampai kita nak meninggal dunia pun kita tak boleh nak berbahasa Melayu. Ini cukup memalukan kita. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Takkan kita tidak boleh berbahasa Melayu di bumi Malaysia yang penuhnya semua warga negara bagi kita. Dalam konteks tersebut, kalau nak kata bahasa Melayu itu susah, bahasa Melayu tidak akan menjadi lingua franca dari aspek sejarahnya. Bahasa Melayu tidak mampu dituturkan oleh warga negara asing apabila mereka berada di sini.
Tapi realiti menunjukkan bahawa semua orang mampu berbahasa Melayu. Kita pula kata, susahlah bahasa Melayu, tak bolehlah bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu susah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Ya, itu je masalah kita. Semua orang tak nak. Mereka beranggapan bercakap bahasa Inggeris itu menjadikan mereka itu lebih pandai. Pandai atau tidak pandai diri itu diukur melalui ilmu, budi pekerti dan adab kita. Bahasa akan melambangkan identiti. Bagi saya, orang yang sanjung bahasa Inggeris sehingga meminggirkan bahasa kebangsaan, betapa tinggi pun darjat anda tetap memalukan negara sebenarnya. Tetapi jika anda memartabatkan bahasa Melayu, pada masa yang sama anda memperkasakan bahasa Inggeris, sebenarnya anda ialah warga negara yang baik, orang yang mencintai bahasa sebenarnya. Orang yang cinta akan bahasa, dia tidak akan menafikan hak mana-mana bahasa. Orang yang sayang akan bahasa Inggeris, dia tidak akan nafikan hak bahasa kebangsaan sebenarnya. Orang yang sengaja menyatakan bahasa Inggeris itu lebih baik, bahasa Inggeris lebih utama, realitinya kita di bumi Malaysia. Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa ekonomi, masih menjadi bahasa ekonomi dan memang akan jadi bahasa ekonomi. Tapi apakah sumbangan anda sebagai rakyat Malaysia? Jangan menuding jari kepada bahasa. Di sini kita bisa menilai bagaimana bahasa Melayu perlu diperjuangkan agar bisa diterima oleh kaum pendatang. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.